dengan lebih lanjut di dalam kitab Fatwa Mu'asar ada cerita berkenaan dengan hadis itu. Panjang. Okey, yang keenam dan terakhir sekali. Okey, ini nama dia, istilah dia matruk, mim ta ra waw kaf, matruk. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berdusta, fasik, banyak melakukan kesalahan dan lalai. Okey, apa maksud berdusta? Sudah kita tahu. Dia berdusta kan? Fasik juga kita tahu. Banyak melakukan kesalahan, apa maksud? Dari sudut apa dia banyak melakukan kesalahan? Dari sudut, kalau kita tengok yang berdusta, orangnya ada jahat. Fasik, orangnya ada jahat. Banyak melakukan kesalahan, apa maksud? Dia lupa. Dan lalai. Lalai apa maksud? Dia tak menjaga tulisannya. Itu maksud lalai. Okay. Kalau mengikut seorang ulama hadis Syekh Tahir Al-Jazair yang terakhir ini, saya kata istilah dia matruk kan, minta ra wa kaf, juga dikenali sebagai matruh, minta ra wa ha. Okay. Matruh. Istilah-istilah tu saya tak apa ni, kita faham. Kefahaman pada itu cukup. Okey, nah. Setelah kita tahu sedikit berkenaan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif tadi, nah, kita nak bincang berkenaan dengan macam mana kedudukan hadis dhaif ini. Boleh tak kita gunakan dia? Okay. Pertama, kita kena faham asas Islam. Okay. Jadi kita dapat di dalam Al-Quran Al-Karim, Islam meletakkan keunggulan, kelebihan yakin mengatasi dhan. Yakin ni maksudnya pasti. Dhan curiga, sangka-sangka. Ya, sangka-sangka, agak-agak. Itu maksudnya dhan. Di dalam surah Yunus ayat 36. Surah Yunus nombor apa? Surah At-Taubah nombor apa? Surah tak ada bismillah nombor 9 kan? Surah Yunus selepas surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Okey. Dan kebanyakan mereka tidak mengikut kecuali dhann. Sangka-sangka. Bahasa Inggeris kata apa? Guru bahasa Inggeris. Dhann, conjecture. Agak-agak, teka-teka. Okey. Lepas itu Allah Subhanahu wa taala tambahkan, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhann ini tidak boleh mengatasi yang hak, yang yakin. Itu asas Islam. Okay. Kita berpegang kepada yang yakin, bukan yang dhann. Okay. Itu pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-An'am, surah nombor Al-An'am nombor 6 kan, selepas surah Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Okay. Dan kalau kamu mentaati kebanyakan daripada mereka di dunia ini, okey, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kerana apa? In yattabi'una illa dhanna. Kerana kebanyakan mereka ini hanya mengikutnya dhann saja, agak-agak. Banyak sebenarnya ayat-ayat di dalam Al-Quran berkenaan dengan perkara ini. Saya bawa 3 saja. Dan yang ketiga itu surah An-Nisa, surah nombor 4 ayat 157. Allah Subhanahu wa taala bila bercerita kepada kita berkenaan dengan orang Kristian, pahaman mereka terhadap Jesus Christ, terhadap Nabi Isa. Okay. Cerita ni sebenarnya panjang tentang kalau kita cerita, tapi bukan tajuk dia pada malam ini. Semalam kita dengar sedikit berkenaan dengan ayat-ayat di dalam Bible yang menceritakan tentang kedatangan Rasul akhir zaman yang nama dia Ahmad. Dalam Quran disebut nama Ahmad. Semalam disebut berkenaan dengan Muhammadin. Ya. Saya bisa tengok Gospel of Barnabas. Ya.
Memang nama tu ada, nama Muhammad. Cuma Bible yang kebanyakan yang ada sekarang ini digantikan dengan the praised one, yang dipuji. Kalau tanya orang yang belajar bahasa Arab, tahu apa maksud yang dipuji? Muhammad. Ya, memang nama dia. Memang nama dia. Bila menceritakan berkenaan dengan Nabi Isa disalib ini, Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan kepada orang Kristian. Orang Kristian, ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak ada ilmu. Illa ittiba' dhann, kecuali mengikut yang agak-agak sangka-sangka sahaja. Dan dia teruskan, wa ma qataluhu yaqina. Sesungguhnya mereka tidak membunuh dia dengan yakin, tak bunuh. Maknanya dia tidak disalib, tak mati disalib. Saya dengar dulu bila Yusuf Islam, dia cerita macam mana dia masuk Islam. Dia kata salah satu ayat yang menarik perhatian dia ayat ni. Sebab ayat ni dia kata Allah Ta'ala bercakap dalam Quran. Dia kata sebelum dia tak percaya kan Quran tu ayat Allah. Tapi bila dia baca Quran, dia kata kebanyakan ayat-ayat yang dia baca tu, ayat ni bercakap seperti orang yang ada authority. Dia kata tak ada buku yang dia jumpa sebelum ni dan dia baca bahasa-bahasa tu begitu berautoriti. Bila dia kata tidak disalib, dia dengan yakin dia tidak mati disalib. Dia salah satu benda yang membangkitkan minatnya untuk belajar, untuk baca Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahawa orang Kristian ni asas mereka adalah dhan, sangka-sangka saja. Dan kalau kita mengikut cerita di dalam Bible tuan-tuan dan puan-puan, banyak bukti-bukti menunjukkan bahawa Nabi Isa, Jesus Christ disalib di dalam Bible tu, kebanyakan cerita adalah agak-agak sahaja, tidak pasti. Saya sebut di sini berkenaan dengan Garden of Gethsemane kan. Cerita Garden of Gethsemane salah satu tajuk di dalam Bible tentang kejadian di Garden of Gethsemane di mana Jesus Christ disalib kan. Orang selalu terpengaruh dengan cerita filem. Bila dalam filem The Last Temptation of Christ, dia tunjukkan bahawa peristiwa Garden of Gethsemane di mana Jesus Christ disalib ini berlaku di hadapan ribuan orang. Tetapi kalau kita baca dalam Bible, dia berlaku di satu tempat yang private, tak ramai orang. Maknanya saksi yang menyaksikan bahawa dia disalib tak ramai. Sebab tu Allah Taala sebut ton, agak-agak saja. Bible membuktikan betul kata-kata Allah itu. Banyaklah cerita tu, mungkin pada waktu lain kita boleh bincang. Cuma yang saya nak sebut di sini adalah asas Islam ialah yang bukan ton. Itu kita kena faham. Untuk kita masuk di dalam hadis da'ah itu, kita kena faham. Dan juga yang kita sebut sebelum ini, banyak kali saya sebut surah Yusuf. Surah Yusuf surah nombor 12 ayat 108 di hujung-hujung surah Yusuf. Kita di Islam ni bertunjangkan kepada hujah yang nyata. Siapa ingat ayat tu? Siapa ingat ayat tu? Qul hadhihi sabili. Katakan inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kamu kepada Allah ala basirah, dengan hujah yang nyata. Ada zon-zon, sangka-sangka? No, hujah yang nyata yang boleh dibuktikan betul atau tidak. Ana wa man ittaba'ani, aku, Nabi disuruh sebut, Allah suruh Nabi sebut aku, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikut. Maknanya orang yang mengikut Nabi, dia berhujah dengan hujah yang nyata. Dia bukan berhujah dengan benda-benda yang speculation, betul tak betul, tak pasti. No. Itu asasnya. Sebab itu saya bawakan beberapa ayat, banyak sebenarnya tuan-tuan, dan beberapa ayat-ayat lain di dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan berkenaan dengan asas Islam ni yang kita perlu tahu. Sebab tu saya bila bercakap berkenaan dengan hadis da'ah, saya suka bawa ayat-ayat Quran yang sebegini untuk kita faham. Itu mukadimah kita berkenaan dengan macam mana penerian kita berkenaan dengan hadis da'ah. Ini kuliah tuan-tuan. Tadi kalau nak hentikan, anda nak tambah ataupun nak